Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Nazri. Baiklah, kami kumpulan pembentangan untuk pembentangan kumpulan penulisan kreatif sastra kanak-kanak bagi BMM B3103, iaitu terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Afiq Hakim bin Muhammad Zani, Muhammad Danish bin Muhammad Zaudi, Muhammad Syafiq bin Zabah dan Wan Muhammad Aiman bin Wan Abdullah. Baiklah, karya cerpen yang kami pilih adalah Cikgu Amir dalam antologi Busut. Jadi struktur karya cerpen dikategorikan sinopsis, tema, persoalan, watak dan perwatakan, plot, gaya bahasa, latar, nilai dan pengajaran. Baiklah, sinopsisnya adalah: betul ke Cikgu Amir nak pindah? Pertanyaan Haziq kepada rakan sekelasnya membuatkan masing-masing terdiam 1000 bahasa. Tiada jawapan yang mengiyakan mahupun menidakkan daripada rakan-rakan. Cikgu Amir, Cikgu Amir, saya nak jumpa cikgu sekejap. Dengan wajah sugul, Haziq menampak pulang ke kelasnya semula. Sekilas gerak-geri Haziq diperhatikan ibunya dari jauh. Ternyata anaknya punya bakat yang terpendam yang luar biasa. Dari jauh, Haziq tergamam mendengarkan berita yang tidak rasmi itu daripada mulut guru kesayangannya. Baiklah, tema kasih sayang dan pengorbanan antara guru dan anak murid. Persoalan kasih guru kepada muridnya. Sebagai contoh, Cikgu Amir terpaksa merahsiakan kesihatannya yang kian merosot bagi mengelakkan prestasi pidato Haziq tidak terjejas. Persoalan yang kedua adalah persoalan keberanian mendapatkan maklumat yang sahih. Sebagai contoh, dalam cerpen Cikgu Amir, Haziq berusaha mendapatkan Cikgu Amir untuk menanyakan berkaitan berita pemindahan sekolah yang didengarinya. Baiklah, ini adalah watak dan perwatakan. Haziq mempunyai perwatakan murid sekolah rendah, merupakan murid sekolah rendah dan juga merupakan anak tunggal kepada Makcik Kalsum dan tidak banyak kerenah. Bagi watak Cikgu Amir pula merupakan guru yang menghidapi penyakit ketumbuhan otak iaitu primer malignant dan juga merupakan guru yang membimbing Haziq berpidato. Badrulni adalah seorang guru yang berseluruh dan juga guru yang menghargai pencapaian murid. Watak bagi Makcik Kalsum pula ialah seorang ibu tunggal dan itu ibu kepada Haziq. Ibu yang bertanggungjawab menyara keluarga dan merupakan seorang tukang jahit. Seterusnya, silakan Danish. Seterusnya merupakan teknik plot. Dalam cerpen ini kita dapat lihat 5 jenis teknik plot, iaitu dialog, imbas kembali, monolog, kejutan dan suspense. Seterusnya, baiklah, untuk teknik plot yang pertama iaitu dialog. Berdasarkan cerpen Cikgu Amir, terdapat pelbagai teknik plot yang digunakan untuk menghidupkan cerita ini. Antaranya termasuklah teknik dialog ataupun perbualan. Sebagai contohnya, dialog antara Cikgu Badrul dan Cikgu Amir tentang pemindahan Cikgu Amir, dan Cikgu Amir telah tekad untuk berpindah di tempat lebih dekat dengan Hospital Kuala Lumpur bagi merawat ketumbuhan otak yang dialami oleh Cikgu Amir. Baiklah, teknik plot yang kedua iaitu monolog. Berdasarkan cerpen Cikgu Amir, monolog dapat dilihat pada petikan perenggan berikut. Dari jauh, Haziq tergamam mendengarkan berita yang tidak rasmi itu daripada mulut guru kesayangan itu sendiri. Cikgu Amir sakit, ya Allah, kenapalah aku tak tahu langsung, teruknya aku. Berikut merupakan contoh monolog yang terdapat di dalam cerpen Cikgu Amir tersebut. Baiklah, yang berikutnya iaitu teknik plot jenis kejutan. Berdasarkan cerpen Cikgu Amir, teknik plot kejutan yang terdapat dalam cerpen tersebut ialah apabila Haziq terkejut mendengar
perbualan antara Cikgu Badrul dan Cikgu Amir tentang khabar mengapa Cikgu Amir ingin berpindah disebabkan penyakit ketumbuhan otak yang memerlukan rawatan selanjutnya. Baiklah, yang berikutnya iaitu suspend. Berdasarkan cerpen Cikgu Amir, teknik plot suspend yang terdapat dalam cerpen tersebut ialah apabila Haziq tertanya-tanya apabila mengetahui Cikgu Amir ingin berpindah. Suspend tersebut terus berlaku apabila tidak dihiraukan oleh rakan sekelasnya apabila ditanya olehnya sendiri. Oleh sebab itu, Haziq sendiri mencari jalan penyelesaian untuk mengetahui adakah khabar itu benar atau salah. Baiklah, yang berikutnya merupakan gaya bahasa yang terdapat di dalam cerpen Cikgu Amir. Yang pertama iaitu bahasa Arab. Contohnya, perkataan Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum telah digunakan. Berikutnya iaitu kata ganda. Contohnya, jadi-jadi, hebat-hebat, baik-baik, masing-masing, kalau-kalau, tergesa-gesa, terngiang-ngiang, tercari-cari dan mudah-mudahan. Metafora di dalam cerpen tersebut ialah neraca keadilan dan singkup perkataan dah tak lama dah ni. Dan peribahasa yang dimasukkan dalam cerpen Cikgu Amir, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Okey, baik. Kita teruskan lagi dengan latar yang terdapat dalam cerpen Cikgu Amir. Okey. Terdapat 3 latar yang terdapat dalam cerpen ini, iaitu yang pertama latar tempat, latar masa dan yang terakhir latar masyarakat. Okey, kita tengok pada latar yang tempat, iaitu latar tempat yang terdapat dalam cerpen inilah yang pertama adalah kelas Haziq, yang kedua rumah Haziq, yang ketiga perpustakaan sekolah dan yang terakhir dewan sekolah. Dan latar masa yang terdapat dalam cerpen ini adalah waktu rehat. Okey, kita tengok latar masyarakat pula. Okey, latar masyarakat yang terdapat dalam cerpen ini adalah yang pertama, kita dapat lihat masyarakat yang saling berkasih sayang antara satu sama dengan yang lain. Dan yang kedua, masyarakat yang bertanggungjawab dan amanah terhadap tugasan yang diberi. Masyarakat yang berani dalam menghadapi segala cabaran dalam kehidupan. Masyarakat yang rajin berusaha untuk mempertingkatkan potensi diri. Dan yang terakhir, masyarakat yang menghargai jasa pengorbanan seseorang. Okey, kita tengok nilai pula. Nilai yang terdapat dalam cerpen ini adalah yang pertama, nilai kasih sayang, nilai amanah dan bertanggungjawab, nilai keberanian, nilai kerajinan dan yang terakhir nilai menghargai. Okey. Dari aspek pengajaran pula, pengajaran yang terdapat dalam cerpen ini yang telah kami kaji ialah yang pertama, kita mestilah berkasih sayang antara satu sama lain, khususnya melibatkan murid dengan guru. Misalnya, kita tengok Haziq yang risau akan kesihatan Cikgu Amir yang menghidap ketumbuhan otak primer malignant. Yang kedua, kita haruslah menyelesaikan tanggungjawab yang diamanahkan. Maafkan saya, diamanahkan. Okey, misalnya Cikgu Amir tetap melatih Haziq berpidato walaupun keadaannya kesihatannya tidak baik. Yang ketiga, kita hendaklah bersikap berani dan menonjolkan bakat. Misalnya, Haziq yang berani berpidato di atas pentas berhadapan dengan penonton yang ramai. Yang keempat, kita perlulah rajin berusaha dalam apa jua keadaan. Contohnya, Haziq sentiasa tekun berlatih untuk membaca teks pidato di rumahnya. Yang terakhir, kita mestilah menghargai insan yang memberi bantuan kepada kita. Misalnya, Haziq yang berterima kasih kepada Cikgu Badrul yang membantu Haziq sepanjang tempoh latihan berpidato. Baiklah, kita teruskan lagi dengan pemikiran penulis. Menurut Kamus Dewan 2010, pemikiran dalam karya adalah untuk sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis, iaitu untuk dikongsi bersama-sama dengan pembaca. Baiklah, kita lihat antara pemikiran yang terdapat dalam cerpen ini. Pemikiran yang ingin disampaikan dalam cerpen Cikgu Amir, kebertanggungjawaban seorang pendidik dalam melaksanakan tugasnya
Sebagai contoh, Cikgu Amir yang berjaya mencongkil bakat terpendam Haziq dan dilatih menjadi seorang pemidato yang hebat sehingga menjadi johan dalam pertandingan peringkat daerah. Seterusnya, pemikiran anak muda yang berusaha untuk mencapai kejayaan. Misalnya Haziq yang berlatih bersungguh-sungguh untuk menghafal teks pidatonya di rumah dan sanggup mengabaikan waktu rehatnya untuk berlatih bagi pertandingan pidato peringkat daerah. Seterusnya, penulis menunjukkan realiti kehidupan iaitu setiap manusia pasti akan merasai satu kehilangan dengan suatu perkara yang disayangi dan perlu memotivasikan diri supaya meneruskan perjuangan sehingga ke akhirnya. Perkara ini dapat dilihat walaupun Haziq sedih terhadap penyakit yang dihidapi oleh Cikgu Amir, dia tetap meneruskan latihan pidatonya sehingga memperoleh johan dalam suatu pertandingan. Seterusnya, pemikiran yang ingin disampaikan dalam cerpen Cikgu Amir ialah pemikiran ketaatan kepada ibu bapa. Sebagai contoh, Haziq sangat taat kepada ibunya dengan melakukan apa sahaja yang disuruh oleh ibunya. Misalnya, Haziq membantu ibunya memasukkan benang ke dalam jarum untuk memudahkan ibunya menjahit pakaian untuk menyiapkan tempahan. Baiklah, itu sahaja untuk kumpulan kami bagi membentangkan tugasan ketiga ini. Sekian, terima kasih.